ultimate, okey, FM, kemudian ada 40%, okey, untuk menentukan, okey, untuk menentukan E bagi konkrit, untuk menentukan bagi E bagi konkrit. So intercept dekat sini, so kita buat satu garis tangent, okey, dan sudut ini dan tangent sudut ini adalah E bagi konkrit. Okey. Dan kita tahu bahawa konkrit, kita tahu bahawa dalam design kemampuan dia dikurangkan. Okey. Sebab itu kita ada bahagikan dengan faktor keselamatan. Okey. Jadi kita bahagikan dengan partial safety gamma M. Okey. Jadi untuk konkrit pakai 1.5, untuk steel nanti pakai 1.15. So sekarang baru belajar konkrit, ingat 1.15. Jadi kita ambil kemampuan sehingga 85% daripada nilai FEM. Kemudian kita idealizekan dia. Okey. Jadi graf ini sekarang ada intercept di sini, strain, ada intercept di sini, strain, dan ada intercept di sini, strain. Okey. Jadi kita tahu bahawa konkrit, okey, akan, okey, okey. Kita pernah belajar pada tahun 2 yang dikatakan bending stress. Okey. Jadi kita ada paksi neutral, kemudian kita ada strain, bending stress. Okey. Right. So kita pernah belajar ini adalah bending stress yang kita dapat daripada, okey, moment. Okey. Dan ini adalah bending moment diagram. Dan kalau awak ingat, ini adalah untuk compression, okey, adalah my bahagi I. Okey. So ini adalah dalam keadaan elastik. Okey. Right. Untuk konkrit, kita ambil yang kita belajar tadi. Right. Kita ambil yang kita belajar tadi. Okey. Dan kita bawa nilai stres. Okey. Ini nilai stres. So kita ada curve ini, curve baru. Okey. Jadi awak bawa curve ini nanti, okey, untuk nilai, dinilaikan dengan nilai bending stress. Okey. Jadi nilai ni sekarang, okey, alright, nilai ni, alright, akan ditukar menjadi, okey, 0.567 FCK. Alright. So ini adalah stres. Jadi nilai ni adalah 0.567 FCK. Datangnya daripada 85% kemampuan FM. Alright. Dan ini adalah 85% tadi. Okay. Bahagi dengan safety. Right. So kemampuan bagi, kalau kita belajar daripada awal, so ini adalah karakteristik FCK.
ini adalah F average. Okay. So FCK adalah 30. Tapi F average adalah 38. Okay. So maknanya setiap kali katalah kita buat cube ataupun ni, pastikan strength dia adalah 38. Alright. Barulah dinamakan sebagai FCK 30 dalam design. Dalam design F30 adalah diambil daripada 85% daripada kemampuan dia. Okay. Alright. Daripada kemampuan dia dan bahagi lagi dengan 1.5. Alright. Jadi sebenarnya kita ada 38, kita ada 30, kita ada sebenarnya kita ada berapa nilai ni sekarang? Okay. Iaitu kita hanya pakai 30 darab 0.567. Iaitu 17 sahaja. Okey. 17 sahaja. Okey. Jadi dalam design, dalam statistik, dalam karakteristik, okey. So dalam design kita ambil 17 sahaja. Selepas dibahagikan dengan safety factor dan kemampuan dia. Alright. So ini akan dibawa ke graf. Okey, nanti akan dibawa kepada graf yang kita idealizekan dia. Okey. Nanti kita lihat bahawa sekarang nanti kita akan lukiskan ini. Ini adalah fiber yang paling paling ekstrim untuk compression. Alright, kita pernah belajar. Dan ini adalah kawasan paling besar untuk tension. Okay, nanti kita bawa ini sebanyak 0.567 FEK. Okay, sebab ini adalah stress, bending stress. Okay. Dan kita akan lukis bentuk parabolik. Okay. Sehinggalah paksi neutral. Okay. Nanti di manakah nilai ni dapat? Okay. Nilai ni dapat daripada 0.567 FCK sebab ini adalah kawasan compression. Alright, kawasan compression dan kita ambil kemampuannya ialah 0.567 FCK. Okay. Jadi itu adalah cara macam mana nanti awak nampak. Okay. Okay. Kemudian selepas daripada ni kita akan lihat properties untuk steel. Okay. Kita berhenti dekat situ. Steel, alright, adalah simbolnya adalah FYK. Alright, tadi kita pakai simbol FC. Alright, FCK adalah 30. Right? Y adalah untuk steel. Dia tak pakai FSK, dia pakai Y. Okay. Ini adalah Eurocode punya nilai. Okay. Dan siapa daripada technical, kita pernah pakai FY 460. Okay. Tapi lupakan nanti Dr. Hasanah nanti marking nanti dia jumpa nilai ni. Dia pernah cakap ada student pakai design 1.4 GK 1.6 tu pun nanti awak akan tengok kita dah tak pakai. Siapa daripada technical jangan ingat yang zaman matrikulasi sekarang pakai Eurocode. So ingat semua padam yang matrikulasi sekolah teknik apa semua padam. So sekarang pakai FYK. Okay. Dan kita ada dua reinforcement. Okay. Satu adalah reinforcement untuk main.
Okey. Dan satu lagi adalah reinforcement untuk link. Alright. Satu lagi adalah reinforcement untuk link. Okey. Alright. So yang merah adalah 500 ni, yang hijau adalah 200.5. Okey. Jadi ini nampak plain. Dipanggil plain bar. Plain bar maksudnya licin, permukaannya licin. Manakala deform bar adalah dia ada ketak, dia ada ini. Okey. So ini adalah 500, ini adalah 200.5. Nanti pergi latihan industri internship, right? Nanti bila supervisor tu tanya apa beza ni, nanti tak boleh nak differentiate. Okey. Jadi untuk link kemampuannya adalah 200.5 sebab kita nak bengkok, ada 4 bengkok 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi ada 4 nak bengkok. Kalau ambil yang kuat sangat, okey, tak larat nak bengkok. Okey. Jadi kita ambil yang mild sikit. Kita ambil mild. Okey. Dan sebab ini adalah structure, kita ambil yang high strength sikit. Okey. Deform. Deform bar type 2. Okey. Jadi how to differentiate between these two steel, right? The features for this mild steel is clean, smooth, alright, the surface. But for the high strength, it got deform, like this one. Okay, macam ni. Okay, dia ada deform. Okay, what is the fabric BRC? Alright, BRC something that yang banyak digunakan untuk slab. Okay, right, untuk slab nanti kita akan ada reinforcement juga. Right, jadi instead of buat satu-satu reinforcement, BRC ialah dia macam dah di-weldingkan dekat kilang. Macam tikar. Alright. So this is called BRC. Okay. So dia dah welding. Alright. So ada yang rectangular, ada yang square. Okay. So what is the strength for BRC 485? Okay. So how to determine this value again? Okay. So remember during your second year, this is your steel bar. Okay. You have to pull in order to calculate the stress strain. Okay. So this is P, this is A. Alright. So sigma equal to P over A. Alright. So this is for hot roll. And this is for cold or mild. Okay. Alright. Oh no, this is cold. Ini pun masih lagi hot dengan mild sama. Okay. 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 Sifat bagi mild dengan ni pun sama. Apakah masuk cold? Cold ni adalah macam awak buat apa tu? Bumbung masa belajar steel dulu. Lecturer ada bagi tahu. Alright. Kita boleh bukan angle, angle masih lagi high ataupun hot ni. Yang nipis sangat, okay. Yang nipis sangat sampai 1 mm. Alright, itu adalah cold steel. Kita ada hot roll, kita ada cold form. Okay. Nanti belajar thesis nanti boleh pilih. Nak buat steel, ada dua. Satu ada cold, ada satu hot. Alright. Okay, ini dia kita punya. Okay, ini datangnya daripada Ultimate. Ini daripada Ultimate.
ini putus dan ini adalah elastik. Kalau awak ingat, ini adalah elastik dan sampai sini adalah plastik. Okey. Elastik adalah berkadar terus, stres dengan strain berkadar terus, ataupun kita panggil linear, alright. Kemudian di sinilah nilai E dikira. E adalah stress divide by strain. So awak dapat 500, bukan, steel adalah 205. Jadi dekat sini ada upper yield, lower yield. Kalau masa stress strain dulu ada upper yield, lower yield. Alright. So nilai ni dikenali sebagai FYK. Jadi sinilah 500 ataupun 200.5 kalau mile. Alright. Dalam design kita bahagi terus dengan 1.5. Dalam design kita bahagi terus dengan 1.15. Untuk design dari karakteristik bahagi dengan factor safety, so terus dapat 0.087 FYK. Jadi tak ada ambil yang maksimum lah, ini maknanya 100%. 100% pada FYK bahagi dengan 1.15. Sebab kita ambil sampai habis. Padahal still boleh terima lagi hingga ultimate. Jadi cukuplah dia kata ambil 100%, tapi pecahkan lagi, kurangkan lagi sebanyak 1.15 dan sini adalah 0.87 FYK. Alright. Jadi stress, right? Kita ada reinforcement. Kita ambil layer yang sama. Dan kita ambil ini sebagai 0.87 FYK. Alright. So ini tidak ada sambungan. Tidak ada sambungan. So ini adalah untuk konkrit, kawasan konkrit. Sampai sini. Dan bawah konkrit diabaikan. Diabaikan panggil apa? Kita tak pakai. Sebab bawah ni konkrit 10%, Dr. Hasanah kata tadi, tension adalah 10%. So kita eliminate kawasan konkrit. So kita tak ada. So kita ambil layer bagi steel sebagai stress 0.87 FYK. Alright. So nanti kita ada satu lagi garisan yang dipanggil force. So macam mana nak tukar stress kepada force? Jadi stress adalah P over A. P adalah stress darab A. Alright. Nanti kita nak tukar, nanti kita belajar macam mana nak tukarkan stress kepada A. Jadi dua ni dah belajar. Jadi kalau kita minta awak lukiskan stress untuk satu cross section bagi konkrit, jadi inilah idea dia 0.567 FCK dan inilah 0.87 FYK. Alright. So how the stress block were derived from the cross section of the reinforced concrete. So all those values come from my lecture just now.
Aulia, Rizky, sudah boleh masuk. Ya doktor, ada. You can scan for the attendant now. Boleh. Okay, alright. So, Aulia, Ya dokter. you understand where the stress for concrete and steel come from? Understand dokter. Okay. Doktor, nak explain sikit? Doktor boleh minta barcode lagi tak? Boleh Barcode apa? yang tadi. Barcode tadi. Tak dengar apa? Yang barcode yang tadi doktor. Oh, nanti. Sebab nanti dia akan bagi tarikh lain, waktu lain. Nanti Dr. Sana akan dekat ujung nanti. Nanti dia tak boleh tambah satu. Bila dah tutup, dia tak boleh tambah dah. Nanti Okay. Dr. Sana akan buat. Okay. Doktor nak tambah untuk stres konkret Tak ada doktor. dan steel. Tak ada. Okay. So, ini adalah nilai stres. Okay. Dan bawah ni adalah nilai strain. Jadi, kalau jumpa nanti, alright, awak akan dua-dua ni kena pakai. Alright, kita ada strain 0.0035. Alright, ini strain untuk strain untuk kita ada dua. Okay. So nanti strain ni akan dipakai untuk bahagian strain pula. Tadi saya lukis bahagian stress, nanti ada lukis bahagian strain. Okay. Okay, strain dapat daripada nilai-nilai ni. Okay. Still characteristic FYK, RIP high yield bar may be classified as class A, which is normally associated with the smaller diameter called work bar used in mesh and fabric. B, which is most commonly used in reinforcing bar. Ductile may be used in earthquake design. Okay. So steel pun ada di kelas kepada 3, jadi kita pakai yang ini selalulah. Okay. Untuk reinforcement. Okay. Jadi untuk reinforcement, okay, pakai yang B. Okay. Okay, sekarang kita masuk kepada beban action. Basic variable, kita ada permanent action. Dulu kita pakai GK, beban mati or dead load. Ingat tak pakai dah sekarang, pakai permanent action. Variable action, dulu kita pakai live load. Okay. Dan accidental action. So dua ni lah. Kita tak belajar yang 3 ni. Nanti kalau nak belajar masters ke apa, nanti baru ada. So since you are from first semester, you are now in second semester, that's no problem for you. What is the what permanent action means is safe weight. Okay, so safe weight of the structures. Okay, so anything that permanent throughout the life of the structure, so that's called, okay, permanent. Okay, but the person inside this house, okay, the person inside this house, the table inside this house, okay, is variable. Okay, all right. So there's no problem for you to identify what is a dead load, what is a permanent action, and what is a variable action. All right. So safe weight of the structures. So if you try to design the beam, okay. So normally we will give you now the size, okay, and the density. Okay. So during your
strength material or theory structure, the load action, the action acting on the beam is kilonewton per meter. Okay, for UDL, right? So from this means, okay, 1 meter length, okay, 1 meter length is, what is the kilonewton? Okay, for 1 meter length, what is the weight for that particular 1 meter length? Okay, so the area, right? So the density is kilonewton per meter squared. Sorry, meter padu. This is density. Okay. Again, Eurocode take 25. Okay. Last time BS we take 24. Now change it to kilonewton per meter squared. So how to change to kilonewton per meter? You must multiply by area. Okay. So by multiply by area, right, you will get the loading, okay, apply on the beam, right? So you have two type of loading. One is point load, okay, and point load you must convert it into kilonewton, okay. Another one is from the, right, from the self weight, right? It can, the dead load is self weight and including the person on it, okay. Okay, so W is GK plus QK. So what is the value is, okay, kita belajar nanti. Alright, so W is what is GK and QK, and the unit is kilonewton per meter. In concrete, alright, the GK come from the self weight. So how to calculate the self weight is the cross section A, alright, multiply then multiply with density. Okay, so if you are design column, okay, so what is the area multiply with the density, you can get the self weight of the column. All right, and sometimes you have slab and you have beam. Okay, so you have to calculate the thickness of the slab and the size of beam. Okay, so apa lagi kita ada self weight of slab, self weight of beam, self weight of roof. Okay, ni dah belajar dulu. Datangnya daripada semua yang awak belajar. Okay, right. So you ada GK, ada QK, ada, okay, perlin, right. Ada orang tak atas bumbung tu, alright, berapa. So semua tu di calculate dan that called permanent actions. Fixed equipment and road surfacing and indirect action caused by shrinkage and uneven settlement. Okay, so untuk tahun 3 semester 2 ambil ini dulu. Okay, dengan fixed equipment. Okay, fixed equipment adalah kita lihat, alright, apa-apa yang ada dalam rumah. Okay, nanti okay, fixed equipment adalah daripada atas, mungkin kita ada water tank. Okay, so ini ada
water tank. Okey. Nanti awak akan tengok. Kemudian awak ada first floor. Okey. Kemudian awak ada tingkat. Okey. Kena belajar bahawa kita ada ceiling. Okey. Ini adalah ceiling. Alright. So kita ada pasang lampu. Okey. So ini adalah lampu dan kita ada saluran aircon. Okey. Okey, semua ni disorok. Okey. Disorok atas ceiling. Okey. Jadi nanti dia praktikal nanti. Alright. Awak ada aircon. Okey. Awak ada wiring. Awak ada lampu. Awak ada macam-macam tak nampak. Tapi sebenarnya ditanggung oleh slab ini. Slab ini yang tanggung. Okey. Bukan ada apa-apa di bawah. Tapi siapa yang nampak ada ceiling, adalah ditanggung oleh teras. Okey. Tingkat bawah tak adalah. Tingkat bawah dah tanah. Okey. So that's why first floor level sangat penting untuk didesign daripada level-level yang lain. Okey. So level-level ground, saya dah tinggal lagi beberapa hari lagi. So kita ada foundation. Okey. Plan. Kita ada ground beam plan. Kita ada first floor plan dan kita ada roof beam. Okay, saya minta 4 lukisan ini. Okay. So, daripada architecture drawing, kita kena tahu, alright, kolom paling bawah mesti ada foundation. Okay. Dan kalau ada dinding bata, okay, ada bilik air, mesti ada beam. Okay. Mesti ada beam. Okay. Jadi, okay. Dan kadang-kadang kita dah ada letak kolom. Okay. Di tepi pintu mesti ada kolom. Tepi pintu mesti ada kolom. Tapi tak semestinya boleh sampai ke bawah. Nanti Mak Datin marah sebab bawah ni adalah living room. Nanti bawa air langgar. Okay. So, kalau ada bilik air di atas, tak semestinya bilik. Ini sangat kritikal. Okay. Saya bagi 2 minggu. Cuma ada satu kumpulan saja yang nak jumpa saya. Alright. Pukul 11 pagi nanti. Yang lain masih lagi tak nak jumpa. Alright. So, ada markah ya ni semua. Bukan buat kosong-kosong. Nanti bila kami marking. Alright. Kenapa tak ada kolom di sini? Saya akan tanya. Alright. Kalau tak ada tanya, saya tolak je markah. Sebab tak ada siapa nak datang. Hanya satu kumpulan saja yang akan buat perbincangan pukul 11 pagi ni. Lain belum lagi. Alright. So kalau dah sibuk nanti, kami semua sibuk. Jangan masa tu awak baru nak bincang, saya tak nak terima. Alright. So daripada gambar architecture, perlu tahu dan inilah paling kritikal sekali lah. Okay, first floor plan. Alright. Sebab semua ditanggung oleh lantai ni. Slab ni. Okay. Jadi slab ni sangat bahaya. Yang bawah ni tak ada risau sangat, ada tanah. Okay. Alright. Yang atas tak ada apa, tak ada slab.
semua kosong. Okey, di roof beam nanti ada banyak yang dipanggil, okey. Cross ni adalah dipanggil tak ada slab. Okey. So ini dikenali sebagai void. Okey. Alright. So melainkan di bawah tangki air, kadang-kadang ada orang letak slab, baru ada slab. Kalau tak ada, orang letak beam. So kalau awak nampak cross dekat roof beam, ini bermaksud adalah tidak ada slab, void. Okey. Jadi ini bermaksud tidak ada slab. Dan satu lagi yang tidak ada slab adalah tangga. Okey. Jadi tangga juga, okey. Kalau kita lihat plan, dia lukis void. Okey. Jadi kami anggap itu adalah void. Tangga adalah void. Okey. So tak apalah, ada satu kumpulan saja yang nak bincang. Nanti saya tanya dia, apa ni, nanti pukul 11 nanti. Pukul 12. Okey. Alright. So, semua ni datang daripada dead load, impulse load, kena tahu. Okey. Datangnya daripada self weight dan sebagainya. Okey. Jadi, dua action yang sangat dipakai. Alright. Variable action untuk wind pun tak ada. Okey, tak adalah. Untuk topik semester ni, wind ni kalau KLCC tu okey lah. So kita hanya buat dua tingkat. Dua tingkat tak termasuk wind. Doktor, tingkat berapa yang akan masuk wind? Nanti awak belajar. Start pada tingkat berapa akan dimasukkan wind. Okey, cari satu. Snow lagi tak adalah. Okey. Okey, so kita ada impose load on building floor. So apakah orang yang atas lantai ni, atas beam, atas roof. Roof pun ada impose, naik tangga untuk baiki, naik bumbung untuk baiki. So ada variable load. Okey. Doktor? Doktor tambah load? Tak ada, doktor. Tambah sikit untuk load. Tak ada nak tambah apa. Tak apa, sikit. Nanti bagi dia orang ni. Tegar. Ada. Antara dead load, impulse load, variable action load. Tak ada apalah macam yang Dr. Yunus dah info lah. Dead load dengan variable load jangan sebab kita BS dengan Eurocode tak sama. So jangan tersilap. So make sure awak follow the one yang kita guna sekarang lah. Okay. Terima kasih. Okay. Action character. So, kita pakai QK dengan QK ni adalah untuk... Doktor tak share. Oh, sorry. Tadi saya bersihkan tadi. Okay, ini adalah QK. QK means apa tu... variable action lah. Okay. So dia ada empat sebenarnya. Alright. Kita kata bilik kuliah kita ni adalah untuk 40 student. Okay. Jadi ada tak? Okay. Alright. So ini adalah untuk 40 pelajar. Okay. So kita ada 40 pelajar. Okay.
Alright. Tetapi alright, ini adalah satu-satu masa 40 pelajar. Tapi boleh tak bila datang meeting, dia datang 50 pelajar. Okay. So the upper value with the intended, alright, probability not being exceeded. Okay. Alright. Jadi characteristic value adalah awak nak pakai 40 ke 50 ataupun boleh tak masuk dia sampai 60. 60 dah pack dah. Alright. So okay. Dan hari Rabu, kelas kita hari apa? Hari Rabu 10 orang tak datang. Okay. 30 sahaja. So mana yang paling rendah? Okay. Jadi susah nak tentukan. So kita ada 4. Okay. Frequent value size should be exceeded only a short period of time and usually primary for the service limit value intended to take account of reduced probability the upper value with the intended dan ini adalah may be exceeded for the period. Okay. Jadi daripada pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Alright. Ataupun dah jadi. Okay. Jadi beban ni QK ni, ini QK ni adalah orang. Sekejap 50 orang. Bila peka buat meeting, kita pakai bilik ni 50 orang datang. Tapi kelas 40. Alright. Kemudian hari Rabu Ponteng tinggal 30. Pukul 12 malam sampai pukul 8 pagi kosong. Alright. Jadi tak ada orang. Jadi macam mana nak kira QK ni? Dia kata QK boleh dikira ada 4 value ni. Okey. Awak baca pelan-pelan dan kita ambil yang pertama lah. Okey, yang paling besar. Okey, yang paling besar bila peka meeting 50. Okey. Orang. Okey. Jadi cari nilai yang paling besar orang boleh naik. Okey, naik atas ni. Okey. Jadi dalam mengira QK, kadang-kadang QK tak ada orang malam. Okey. Kuliah pukul 8, 40 orang. Tapi ada yang Ponteng. Kemudian peka nak pakai bilik ni untuk meeting boleh naik sampai 50. So, how you nak calculate for QK? Alright. So, kita akan pakai yang QK yang betul. So, ini ada gamma 1, gamma 2, gamma 2. Okay. Jadi, kita ambil nilai yang gamma kosong. Okay. Gamma 1, gamma 2, semua nilainya ini dia. Alright. Jadi, impose load in the building, awak tengah design apa? Okay. Jadi, inilah loading dia. Okay. Ini tak ada wind. Ini temperature. Alright. So, ini adalah value of factor for building. Okay. Dikurangkan daripada nilai QK. Dikurangkan sebanyak 30%. Dikurangkan sebanyak berapa? 50%. Okey. Dikurangkan sebanyak 70%. Okey. Jadi awak kena faham benda ni dan ini adalah faktor pengurangan. Okey. Jadi gamma OQK equal to 0.7 QK. Jadi kalau awak nak considerkan ini sebagai kuasi. No, combination. Kalau awak nak
fahamkan pasal frequent, kuasi. Okey, awak tukarkan nilai W1, QK, so 0.5. Okay. If you classify the load as quasi permanent value, what is that? Baca ni. Alright. What is that? Frequent pada satu-satu masa. Okay. Alright. If you want to classify it as a combination, what is the combination value of imposed load? Variable load, you baca not more than variable action. Okay, nilai-nilai ni. So you letak pada QK yang betul. Alright. QK is the upper value. Okay. Jadi paling ramai kita boleh bagi 50. Okay. Selesa 40. So ini awak punya kefahaman tentang variable action. Okay. So you kena fikirlah. Alright. Pada hari raya, alright. Rumah ni, okay. Mana rumah? Okay, rumah, okay. Hari raya semua balik. So the QK is hari raya. Alright. Shopping adalah sale. Okay. So berapakah paling ramai sales boleh datang? Okay. That is your satu tahun punya beban yang paling optimum. Alright. Jadi biasa adalah ibu dan ayah. Okay. Dan anak. Okay. 3. Okay. Tetapi hari raya semua balik. Alright. Hari raya semua balik. So ada anak 5, cucu-cucu. So what is the QK paling tinggi sekali? Alright. Shopping complex, alright. Kalau biasa-biasa sikit saja. Tetapi kalau sales, berapa ramai orang boleh datang? So you yang kena tahu definisi ni. Okay, the upper value pada masa yang tertentu, alright. Pada ini ni semua ni adalah penerangan tentang okay, sesuatu keadaan bagi beban kenaan. Alright. So nak kira orang pun pening, okay. Alright. Pada hari raya dan sebagainya. So kita ambil nilai yang paling akhir sekali, nilai yang paling tinggi sekali QK dia. Okay. Dan kalau awak kata nak buat kes beban, awak kurangkan mengikut awak nak definisikan itu sebagai apa. Okey, jadi ini adalah PK bagi bahan. Jadi yang saya katakan tadi, kita ambil untuk konkrit, ini adalah density. Okey, density. Dan unit density adalah kilonewton per meter padu. Okay. So, untuk konkrit ada 2. Satu adalah normal dan satu heavy. Dan kita ada satu lagi nanti Dr. Hassanah akan ajar lightweight konkrit. Okay. Jadi, ini adalah nilai-nilai untuk ni. Tetapi, yang saya cakap sekarang, konkrit untuk Eurocode adalah 25. Macam mana datang? Dia bagi 24. Increase by 1 for normal percentage of reinforcement. And then increase by 1 for unhardened concrete. Jadi oleh sebab kita adalah normal percentage of reinforcing, kita tak letak over reinforce ataupun nanti awak belajar lah. Okay. Jadi density ni adalah 24. Tapi bila letak reinforcement, increase 1. So jadi 25. Okay.
Jadi kalau awak lihat table ni, tadi doktor cakap 24. Cakap 25. Tapi table ni bagi 24. Tapi kena baca ni. Alright. So, tambah 1 jika ada reinforcing. Ada reinforcement dalam ni. Okay. Jadi, kalau konkrit sahaja, dense. Alright. Unhardened concrete. Okay. Jadi, kurang unhardened. Oh, ni konkrit basah kot. Konkrit basah. Okay. Jadi, masih basah, berat, ada air. Jadi, dia pun suruh guna 25. So, dengan sendirinya masih basah ke, masih kering ke, pakai 25. Okay. Jadi, mulai pada pagi ni, density bagi konkrit adalah 25. Iaitu daripada 24 tambah 1. Okay, jadi 25. Alright. Ni ada lightweight. Okay, baru saya sebut. Okay, lightweight kuranglah 9 dan sebagainya. Okay, dan kita pakai normal weight. Siapa buat thesis lightweight nanti, heavyweight ni mungkin KLCC lah. Okay, jadi KLCC guna 80 megapascal. Okay, dan ini adalah 25, 30, 35, 40 adalah normal weight. Alright. Dan lightweight 1800 dia punya density. Doktor nak tambah ke pasal konkrit? Yang ini biasa rasanya diorang dah belajar ni masa civil engineering material ni. Okay. So they actually depend on banyak faktor. Contohnya macam aggregate. So kalau aggregate yang being used adalah lightweight aggregate, then they fall in the category of lightweight aggregate. Kalau heavyweight, dia guna heavy types of aggregate. And normal weight ni macam yang kita buat dekat lab, just use granite aggregates. Then kita boleh dapat normal weight. So dia ada depend on the application dan juga design. So tengoklah di mana awak nak guna that types of concrete. Then tak semestinya all part you need to use normal weight. Sometimes kita nak guna lightweight types of concrete sebab nak avoid dia punya dead load. Tadi yang awak belajar apa tadi dead load tu? Permanent load permanent load, permanent action. So yang ini adalah self weight of structure. So if you have a high rise building, then kita nak reduce dia punya self weight of structure tu, kita boleh guna lightweight concrete. So depend lah macam tu. Bagus. Okay. Alright. Semua dah segar dengar Dr. Hasanah punya suara. Okay. So mortar pun kalau perlu untuk tahu apa ikat bata nanti, mana tahu topik thesis awak. Okay. So awak nak cari apakah mortar. So ini dia punya berat. Okay. QK. QK adalah dalam unit kilonewton per meter square. Okay. Jadi 1 meter square, okay, ada berapa orang atas ni? Okay, ada berapa orang dalam 1 meter square? Okay, jadi boleh pakai 1.5 hingga 2. Kategori load, okay. Ini untuk rumah, floor. Okay, ini untuk stairs, ini untuk balcony. Okay, so alright.
So ini adalah balcony. Jadi okey. Okey, balcony. Jadi 2.5 dan kalau floor 2, paling besar 2. Ini kategori A, B, C ni nanti saya tengok. Ini maksudnya ada lagi ni. Alright. Okay. So kita ambil yang kilonewton meter per square. So nanti kalau kita design, kita kali lebar ni, kita akan dapat per meter. Okay. Alright. So macam mana nak tukar 2 kilonewton per meter square, kita kali jarak ni. Alright. Nanti dapat per meter. Itu cara dia. Okay. So ini semua dah tahu. Ambil daripada fungsi bangunan. Kalau dia lantai, tangga, balcony, hospital. Ini saya rasa ini kategori-kategori ni mungkin saya kalau nak design stadium, hospital, sekolah, ini mungkin ni. Nanti kita tengok. Saya rasa ni ada nanti. Right? Okay. Distribution of action. Okay. Jadi semua pergi kepada asas ni, foundation. Alright. Lepas tu semua kolom, semua foundation disupport oleh kolom. So nanti bila awak buat lukisan, okay, so awak akan ada satu tanda hitam. Okay. Jadi itu maknanya foundation. Lepas tu awak ada garisan center line. Kemudian awak ada garisan B. Okay. So buat kolom. Satu beam. Okay. Alright. So ini semua nanti awak belajar. Okay. Jadi kena tengok daripada atas. Nanti kalau nak tahu ada yang perlu ada. Okay. Perlu tengok daripada atas. Alright. So saya stop di sini. Saya nak jelaskan pasal assignment 1. Okay, kadang-kadang kita, apa beza kita dengan orang biasa ialah kita dapat membayangkan sesuatu yang 3 tahun atau 4 tahun nanti baru boleh lihat, boleh faham. Okay? Alright. Jadi kita 3 tahun ke belakang, kita hanya faham dengan drawing saja. Alright. Jadi bila dah lihat macam ni baru tahu, cantiknya kan. Alright. Tapi sebab kita sebagai engineer, alright, kepala kita ni special. Yang ni yang saya kata, kalau awak ingat lagi saya suka guna engineering sense. Okay. Dr. Yunus suka guna engineering sense. Alright. So kalau setengah orang, Datin, sini adalah bilik Datin. Kenapa kecil sangat bilik saya ni? Kenapa? Kat mana tingkap? Saya tak tahu kat mana. Okay? Dia tak boleh bayangkan. Okay? Special kita adalah kita yang boleh bayangkan apa akan jadi 3 tahun nanti. Dan dah siap tengok-tengok ada tiang depan pintu masuk, marah dia. Tapi hari tu saya tanya Datin, kata faham. Manalah dia tahu, yang tahu awak seorang saja. Okay? Jadi alright, yang ini yang saya minta awak tolong cari. Alright, ada banyak kumpulan yang tunjuk personally pada saya, DM dengan saya, doktor ni boleh pakai tak? Ni doktor boleh pakai tak? Okay? Dan saya minta sebuah bangunan banglo. Yang paling simple sekali untuk belajar di universiti adalah sebuah banglo. Okay? Jadi yang ini nanti bila awak dah jadi engineer lah. Tapi besar mana ke kecil mana pun, pengetahuan kita adalah sama saja bila pada tahun
Kita faham, nanti kita akan bahas. Okay? Architecture lagi dia kena bayangkan, inilah bentuk yang dia 3 tahun nanti akan siap. Okay? Dia kena nyanyi macam Dr. Siti, dia kena pandai buat lagu lah. Lagu dia sedap, dia menang juara lagu. Okay? Alright. Jadi, samalah. Okay? Okay. Kemudian, awak akan dapat architecture drawing. Okay, ini dia. Satu dipanggil ground floor dan first floor dan gambar bumbung. Okay. Okay. Daripada sini, alright, kadang-kadang ada grade A, B, C, D. Ada yang tunjuk pada saya tak ada grade. Okay. Kalau tak ada grade, tolong buat grade. Okay. Markah yang ada untuk dinilai, Dr. Hasanah akan cek nanti marking. Pastikan ada grade. Okay. Zaman saya dulu, masa kelas face to face, saya minta, sebab awak sekarang ni seorang ada di Sabah, seorang ada di KL. Okay. Awak buat perbincangan. Alright. Okay. Masa saya dulu, kita ambil kertas minyak. Orang panggil kertas minyak yang buat kek. Alright. So, tandakan grade A, A1 dan tandakan E dan okay, lekapkan atas setiap gambar ni. Okay. Jadi, kita akan tengok right, grade mana yang sama. Okay. Grade yang mana yang sama, di situlah ada tiang. Alright, di situlah yang ada tiang. Sampai bawah. Alright, kalau A1, A1 dah tak sama dengan B1 dan sebagainya. Kalau A bermaksud daripada atas sampai tanah, dia adalah pada titik yang sama. A1, itu adalah cara nak lukis. Tak payah bergaduh-gaduh, okey. Doktor minta pen, doktor. Okey. Bermakna kalau A okey. Jadi kalau A B1 maknanya ia adalah okey B1. Jadi semua ni adalah pada titik yang sama. Okey. Jadi ni adalah okey. Kadang-kadang awak nampak bilik atas ada. Okey. Tapi dekat bawah di sini. Okey. Jadi okey. Jadi ini adalah C. Ini adalah C1, ini adalah C. Okey. Jadi hilang. Dekat bawah tak ada. So nanti jadi point load. Okey. Jadi kalau zaman saya dulu, okey, belajar ni pakai kertas minyak ataupun kertas kek. Alright. So kita tekap atas gambar dan tengok ada tak yang lari. Kalau yang lari bilik atas, awak akan dapat satu bawah ni tak ada kolom. Jangan letak 2 kolom. Okey. Jadi nanti Mak Datin marah sebab bawah ni adalah dia nak buat meja, okey, meja study. Jadi, right, dia nak yang atas tu situ saja. Okey.
Jadi bawah tak nak ada tiang. Awak jangan letak tiang. Okey. Jadi pastikan macam mana nak tahu ni doktor? Itu yang pakai kertas minyak. Jadi kita tahu bahawa tingkat atas ada tiang, tingkat bawah tak ada tiang. Jadi pastikan ini semua seronok belajar. Okey, kalau dapat face to face dekat siapa yang dekat Kelang ke apa tu, jumpa kat McDonald. Alright, jumpa kat McDonald. Alright, beli burger sikit, bincang. Okey. Alright, jadi kadang-kadang tiang tak habis sampai bawah. Okey, jadi kita gunakan tracing paper ataupun kertas minyak untuk lukis benda ni. Okey. Satu lagi kita boleh nampak dekat cross section. Architecture drawing dia akan bagi ini. Alright. Iaitu bawah ni ada foundation. Doktor minta pen. Okey. Jadi adakah semua akan ada foundation? Okey. Tidak. Okey. Yang ini tidak ada. Alright, ini ada. Ini tak ada. Okey. Jadi doktor, semua tiang mesti ada pad ke? Kadang-kadang daripada architecture cross section, okey, dia yang tentukan ada tidak. Okey. Jadi daripada cross section satu lagi, kita boleh tahu bahawa alright, dia ada tidak kolom dekat sini. Kadang-kadang bilik awak ada kolom. Alamak, pen tak ada pula. Okey. Tapi bawah tak ada. Okey. Jadi gambar cross section sangat penting kalau datang kemusykilan. Okey. Okey, dua ni sangat penting juga untuk lihat. Perlu ada foundation, perlu ada wall dan sebagainya. Okey. Apa yang saya nak ialah okey, ini. Okey. Ada pelbagai saiz. Okey, minta pen doktor. Okey. Kita ada pelbagai saiz. Okey. Ini saiz 1. Ini saiz 2. Ini saiz 3. Okey. Kenapa ada saiz 3? Sebab kolomnya terlalu rapat. Okey, terlalu rapat. Jadi kita panggil combine footing. Combine footing. Ini panggil pad footing. Okey, ini dipanggil pad footing. Okey. Pad footing adalah berbentuk segi empat tepat. Untuk diletakkan kolom. Okey. So ini adalah pad footing. Hilang terus. Okey. So ini combine kalau dia rapat. Okey. Jadi pastikan awak nampak grade yang sama, itu boleh ada pad. Kalau tak ada grade yang sama, tak ada sampai bawah, okey, dia akan berhenti ambil yang bawah saja. Okey. Jadi sangat penting. Ada pen doktor. Okey. Jadi tak semua atas itu akan ada, okey. Okey. Jadi kadang-kadang atas tu ada ni, bawah tak sama. Hanya kalau daripada atas sampai bawah adalah satu, jadi baru ada pad footing. Jadi kalau semua sama, okey. So baru ada. Ini baru nampak ada pad footing. Okey. Jadi kadang-kadang jangan ingat atas sampai bawah sama, itu yang perlukan grade. Jangan lupa ada grade. So doktor nak yang ni satu. Kemudian
Dia tak boleh gerak Tak boleh gerak. Dia kena hilang. Okey, yang kedua, first floor. Ground floor. Okey. Mesti ada grade. Mesti ada jarak. Right. Kemudian hitam ni adalah column. Ini adalah beam to column connection. Ini adalah beam to beam connection. Pen doktor. Okey. Alright, ini dipanggil beam to beam connection. Ya Allah. Okey. So ini adalah tak perlu column. Ini adalah column. Okey. So tak semua perlu ada column. Okey, tak semua perlu ada column. Okey. So ini adalah column. Ini beam to beam connection, beam to column connection. Okay, so alright. Nanti saya cerita sikit lagi ya. Ini dipanggil simply supported beam. Nanti kalau awak nampak assignment 2, Dr. Yunus ajar sekarang, ini dikenali sebagai simply supported beam. Okay, ini. Alright, ini simply supported beam. Okay, ini dikenali sebagai continuous beam. So, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. So, bila Dr. Yunus cakap sila design simply supported beam T section. Oh ni ground floor nanti samalah. Okay. Jadi kita ada simply supported beam. Ini pun simply supported beam. Ini simply supported beam. Ini simply supported beam. Alright, ini. Okay. Tapi ini simply supported beam ini ada point load. Okay. Ada point load. Nanti kita belajar. Alamak, hilang pula. Okay. Okay. Jadi di sini nanti first floor plan ada slab. Nanti dia ada apa beza ni dengan ini. Alright. Ini ada slab tapi atas tanah. Alamak, pen doktor. Okay. Jadi ini beam tapi ada tanah. Okay. Jadi apa gambar ni? Ini adalah yang ini. Alamak. Dan yang ini adalah T tapi tak ada tanah. Okay. So ini dikenali sebagai T-beam. Okay. Jadi first floor tak risau sebab dia ada tanah. Okay. Alright. Ini dikenali sebagai ground beam slab. Ground beam plan. Okay. So yang awak nampak reinforcement ni ialah dia akan tunggu
Okey, padat dulu tanah ni, nanti tambahkan tambahkan konkrit jadi slab. Okey. So ini buat dulu. Alright. Ini. Dan yang kita punya takut adalah yang ini. Right, ini lubang dah sedia. Reinforcement ni awak design. Nanti nak concreting masuk dalam lubang ni. Kemudian jadi ini. Okay, lepas tu belajar slab. Letak reinforcement slab. Tadi ada perkataan BRC. So kita ada dua kaedah. Satu adalah kita ikat reinforcement. Satu lagi kita ada BRC. Okay, kalau tingkat 30 lah awak kena naik. Ya. Aulia kena naik atas. Okay, jangan takut. Okay? Kena naik sama-sama dengan gaji sama lelaki perempuan. So sama-sama kena naik. Alright. Jangan pakai kasut tinggi ya. Pakai kasut safety boot. Okay. Alright. Lepas tu siap barulah boleh konkrit. Okay. Dan masa awak buat ground pad footing, inilah dia pad footing yang dimasukkan. Ini panggil combine footing. Alright. Jadi naik kita design daripada atas ke bawah, tapi pembinaan dari bawah naik atas. Okay. So ni dah tingkat 1, so dia tengah buat first floor plan. Okay. Jadi bawah ada reinforcement, bawah ada tiang. Mana yang tak ada tiang, sediakan tiang. Okay. Okay, ini yang ada tanah, tak ada risaulah. Kalau yang tak ada tanah tu kita risau sikit. Okay, nanti letak tanah ataupun parking lot. Kalau bawah ni ada parking lot, nanti letak parking. Kalau ada tanah, nanti diisi dengan tanah. Ini daripada ground foundation plan. Okay, kita nak letak bawah pad footing. Boleh minta pen doktor sikit. Tahun 4 nanti. Okay. Masa belajar kolom yang awak belajar tadi tu. Tapi bawah ni ada lagi pile. Okay. So. Okay. So pile dulu. Lepas tu potong. Alright. Sini tanah. Potong. Pile dekat sini tadi. Okay. Pile. Alright. Lepas tu potong. Letak pile cap. Lepas tu baru letak kolom. Okay. So pembinaan dia nanti interesting lah. Okay. Okay. So habis akan datang kita akan draw ni. Okay. Lepas design kita akan draw ni. Tapi kita nak ini dikenali sebagai roof plan yang tak ada slab. Kalau yang cross ni panggil tak ada slab dan ada 2 slab di sini sebab nak letak water tank. Jadi kena tahu water tank ada slab. Dan ini semua dipanggil rectangular cross section, rectangular section. Right? Yang ini ada slab. Right? Dan ada one way slab, two way slab, papak sehala, papak dua hala. Dan ini juga ada slab tapi tak risau sebab di atas tanah. Okay? Dan ini kawasan jadi civil engineer kena ada engineering sense nak letak mana beam. Dinding bata mesti ada beam. Right? Kan doktor? Tolong. Kena ajar saya lah ni ataupun saya ada tapi saya tak tahu kat mana. Semua dinding bata mesti ada beam. Okay? Nanti kalau ada bilik
saya nampak awak tak letak ni. So ini adalah dinding bata. Ya Allah. Okey. Okey, kemudian awak ada slab dan mesti ada beam. Okey. So, right. Awak tak boleh letak dinding bata atas slab. Sangat bahaya. Okey. Jangan letak dinding bata atas slab. Dia tak boleh. Okey. Dinding bata mesti ada slab. Dinding bata mesti ada beam. Ni tak boleh. Okey. Sebab masa kita belajar beam, okey. Okey. So kita ada berat dinding bata. Alright. So dinding bata mesti ada. Setiap pintu, alright, setiap pintu pastikan boleh diikat. Okay, setiap pintu, okay, frame, okay, macam mana, okay, ada kolom ke atau tidak, kena tengok, okay. Okay, so ini bermaksud tidak ada slab, okay. So memang kita belajar tak ada slab. So ini beam, kemudian ini adalah truss. Okay. Okay. So nak buat apa slab? Okay. So ini adalah okay. Dikenali sebagai roof beam. So ini ada slab. Okay. Dan ini ada slab. Tapi slab ini adalah atas tanah. Okay. So tengok kadang-kadang ada bilik jadi dia ada beam. Tapi tak semestinya dia ada sebab kat sini ada bilik air. So pastikan ada beam. Okay. Jadi sebab dia ada beam. Okay. Jadi tak semestinya ada kolom tapi ada beam. Okay. Jadi banglo sangat complicated walaupun nampak banglo, lebih baik buat sekolah. Sekolah 4 segi je. Tapi banglo atas ada bilik study, ada bilik air, ada semua. Tengok ini semua ada bilik-bilik air ni. Ni adalah bilik air. Ni kalau kita tengok ni mesti ada bilik air. So mesti ada dinding. Okay. Mesti ada dinding. Letak dinding konkrit. Okay. Mesti tandas tu. Right. Okay. Okay, saya sambung kuliah atau nak tanya pasal structural layout. Dia masih sebab dia individu. Group pun dah ada. Jadi sebab bangunan antara orang kumpulan nak tanya pun tak boleh sebab antara awak dengan seorang lagi tak sama. Okay.
Jadi doktor ada ke? Doktor sana tak ada? Ada doktor. Doktor kata nak ada ni dekat bawah saya baca mesej tadi. Oh, saya ada audit tapi Ha, saya boleh dengar. okey. Oh tak okey faham. Okey, ini adalah kumpulan bagi assignment 1. Ada tak pelajar yang tak ada nama satu? Kemudian ni kenapa tak balance ya kumpulan 12 dengan kumpulan 13 ni? Okey, saya dah bagi tahu satu kumpulan 3 orang. Doktor, yang ni saya refer pada e-learning. Ada seorang lagi nama tak ada, Samuel. Jadi saya masukkan dalam grup yang ke-13 tu. Hello Samuel, you are around in this class today? Doktor, semalam saya ada kontak Samuel, dia kata dia dah drop subjek ni. Oh. Okey. So dia International kata dia ada student ke? tak, semalam rasanya tak ke? Tak apa. Dia bagi tahu doktor yang dia drop subjek ni. Tak perasan. Oh, okey. Oh, dia ke? Oh, tak perasan. Banyak sangat WhatsApp, banyak sangat subjek, banyak saya dengan Dr. Hasana pun confused. Dr. Hasana cakap yang ni saya kata MOM, tapi saya tengah bincang pasal RC, okey. Lepas tu saya tengah bincang pasal TOS, teori structure. So doktor ni tengah mana ni? Yang mana satu doktor dia? So saya terlampau banyak sangat WhatsApp, saya tak tahu, confused. Student tahun 2 MOM ke, student tahun 3 TOS ke, tahun 3 RC ke. Alright. Tak apalah. Ni maksudnya dah ada kumpulan. Saya minta tu tolong buatkan, siapa lupa dah. Okay. Alhamdulillah. So di group pun saya dah letak due date sampai hari apa dah. Tengok banyak sangat nak fikir. Due date. So Doktor, jadi sekarang grup yang 12 tu seorang kena turun ke grup 13. Itulah. Dulu saya ingatkan kita tak ada kelas tambahan, student tambahan. Sekarang dah ada. So kalau boleh, kalau ada assignment 2, minta seorang pindah balik. Kalau assignment 1 ni dia dah bincang tapi tak submit lagi, bolehlah pindah. Tapi kalau, sebab kita ada 8 assignment. Okay. Nanti bukan assignment 1, kita ada 8 assignment. Okay. Jadi mungkin assignment 1 tak nak pindah, tapi assignment 2 eloklah pindah. Okay. Supaya adil dan sama. Okay. Alright. Dr. Hasana pun minta pindah. Tapi kalau dah pindah kena inform saya tu sebab saya dah letak nama grup dalam e-learning. Takut nanti Okay. masa submission tu dia tak sama. Tak sama. Tak apa, nanti suruh dia orang bincang balik. Kadang-kadang masa ni kita ingatkan betul-betul student tu fix kan. Student dah insert, delete dan sebagainya. Okay. Okay, saya sambung. Okay, inilah dia combination of action. Berapa GK, berapa QK.
Jadi sekarang kita ringkaskan yang ini. Kita ambil yang banyak sekali yang kita guna adalah okay. So berapakah kita perlu increase? Beban kita increasekan factor of safety. Material kita bahagikan. Okay. Jadi kecilkan. Okay. Tetapi beban kita increasekan. Daripada GK naikkan kepada 35%. Okay. Jadi 1.35 dan QK naikkan 50%. Tambah 1.5 QK. Alright. Bahan kecilkan, beban naikkan. Okay. Jadi ini semua W0, W1 tadi, okay. Kemudian dikalikan dengan sigma QK apa semua ni. Okay. Yang paling akhir sekali ialah yang ini saja. Alright. So kalau interesting, awak boleh tengok ini. Alright. Banyak ni. So daripada sini kita keluarkan ini. Alright. So ada annex dan sebagainya. Permanent action, favorable, variable action, main. Jadi samalah. Okay. So yang pentingnya akhir sekali combination action adalah 1.35 GK plus 1.5 QK. Alright. So ingat ini saja. Okay. Okay, ini dia. Jadi kita ada karakteristik, frequent, quasi. Jadi kalau awak considerkan load type dia jenis ada 4 tadi, ini dia punya faktor-faktor dia. Alright. Saya masukkan sedikit. Ini sangat penting ya. Dr. Ramli kata ini sangat penting untuk dipelajari. Okey. Jadi saya dah kuliahkan tadi. Okey. Ini adalah stres. Ini adalah stres. Alright. Ini adalah strain. Okey. Di dalam buku fahamkan tajuk ni. Ini adalah cross section, ada B dan D. Dan ini adalah H. Okey. Nanti kita ada size B kali H. Tetapi dalam calculation kita pakai B dengan D. Apakah D? D adalah level bagi reinforcement. Level bagi reinforcement diukur daripada atas. Right? Diukur daripada atas. Ini paksi neutral. Okey. Semua orang belajar. Paksi neutral adalah di mana tidak berlaku apa-apa. Okey. Perubahan. Okey. Jadi kita pernah belajar ini adalah okay. Dan okay, kalau kita lihat paksi neutral, right, tidak ada perubahan dari segi compression dengan tension. Okay, that's why dia balik pada kosong. Okay, ini adalah perubahan. Okay, ini adalah dalam masa elastik. Okay, ini adalah dalam masa elastik. Okay, alright, kita belajar masa zaman mechanics of material. Okay, selalunya bahan adalah homogeneous. Jadi contohnya kalau steel. Okay, kalau steel
Alright. Mungkin sama antara atas dan bawah. Okay. Alright, sifatnya sama. Tapi oleh sebab bahan bagi konkrit adalah lemah dari segi tension dan compression, so kita habiskan di sini saja untuk compression. Dan tension kita buang. Okay. So, kawasan ni adalah kawasan compression untuk konkrit. So, kita tengok stress, kita ambil sini. Alright. Tapi Dr. Yunus saja, paling kritikal sekali adalah outer fiber yang paling ni. Dan kita tak pakai FCC, kita pakai FCK dan telah pun dikurangkan sebanyak 0.567 FCK. Kita benarkan sampai maksimumnya adalah ini dan kita ambil 85% dan kita buang ini semua. Okay. Alright. So kita ambil ini letak di sini. Ini dah ajar tadi. Okay. Dan ini adalah kosong. Ni panggil parabolik. Okay. Alright. So kita tak pakai yang ini. Kita pakai ini terus. Tetapi bentuk parabolik ni sukar untuk kita buat kiraan. Sebab tegasan sama dengan P bahagi A. Kalau nak cari P adalah tegasan kali A. Alright. Jadi parabolik kalikan A. A kawasan ini. Okay. Alright. Jadi Eurocode, alright, tukarkan parabolik kepada rectangular. Alright, tukarkan pada parabolik kepada rectangular dan ini dikenali sebagai X. Okay, ini dikenali sebagai X. Okay. Dan macam mana nak tukar jadi rectangular? Pakai sampai 0.8x. Okay. Cari 0.8x. Okay. So, buang ini masuk dekat sini. Okay. Alright. So, jadi rectangular. Alright. So, kalau nak cari luas, cari rectangular senang. Jadi, apakah nak tukar jadi daya? Ini adalah force. Gambar ni adalah force. Tadi Dr. Yunus ada cakap, daripada stress, tukar kepada force. Okey, darabkan dengan luas. Okey, daripada kosong, okey, tadi stres untuk steel pada layer reinforcement. Dan stres dia ialah 0.87 FYK. Jadi dua ni doktor dah ajar dan ingat sampai pencen. Dia akan tanya dalam test 1 dan sebagainya. Okey, dua-dua ni dah Dr. Yunus dah tunjuk dari sini. Okey, ini untuk steel dan ini untuk konkrit. Okey. Jadi dan dua tu dikenali sebagai stres. Alright, dua ni dikenali sebagai stres. Okey. Jadi stres bila minta lukiskan stress block, ini dia. Saya nak awak lukiskan bentuk stress block. Kapal ni. Okey, cara dia ialah garisan atas ni nilainya ialah 0.867. Garisan D ni nilainya ialah 0.87 FYK. Dan tukarkan stres kepada force. Tukarkan stres kepada force. Okey. Jadi tukarkan stres kepada force.
dengan mendarabkan dia sebagai A. So, untuk dapatkan FST ni adalah nanti slide selepasnya awak akan jumpa 0.87 FYK darab AS. AS adalah berapakah luas tertulang ni. Okay. So, berapakah luas AS bagi reinforcement ni. Dua ni berapa total area. So, dapat force. Sebab force adalah stress multiply by area. So, macam mana kan nak dapatkan, jadi FST adalah nanti 0.87 FYK darab AS dan FCC adalah 0.567 FCK ni dia darab 0.8 X, okay, kalikan lebar B. Alright, jadi dapat daya. Okay, nanti kita tengok. Okay, kita tengok ini adalah luas kawasan. Jadi B kali X, B kali S. Alright, dapat daya. Okay, rasa ada di sini. Okay, nanti tengok Okay, satu lagi kita cerita pasal strain. Strain. Okay, cerita pasal strain. Stress dah habis, kita nak pakai untuk strain. Okay, berapakah strain bagi konkrit dan berapakah strain bagi steel? Kita boleh ambil nilai yang sama. Bukan sama, maksud saya garisan yang sama. Sambung ni. Okay. Dan ECC adalah gambar strain. So, dia ambil pada strain 0.035. Okay. Awak ada strain. Okay. Ini adalah pada ultimate. Ini adalah pada pecah. Right. So, tapi kalau kita ambil FCK, kita ada strain yang satu lagi. Ini pada yang putus. Okay. So, strain diambil pada 0.035. Alright. Strain diambil pada 0.035. Okay. Jadi, dia ada ni. C2 at failure at ultimate limit state, steel and concrete reach maximum stress and strain. Concrete strain is 0.0035. Ini semua orang kena hafal. Okay. Untuk grade 25, 30, 35, 40. Okay. Alright. Dia ambil dekat mana ni? CU2. CU2 adalah dia ambil dekat putus. Okay. Dia ambil dekat putus CU1 dan sebab kita potong 85%. Okay. Alright. Okay. So equivalent to CU2. So CU2 strain adalah 0.0035. Okay. 0.0035. Okay. So hafal Jadi tambah 3 value sekarang. Kita ada 3 value. Pertama ialah konkrit pada 0.567, steel pada 0.87 dan strain pada 0.0035. So berapakah strain untuk steel? Okey, dia kata adalah 4,000.35 kali 10 ganda 6 bagi Fy.
FY adalah 500. Jadi strain bagi steel adalah 0.00218. So 4 value Cik Dr. Yunus akan stop di sini, iaitu alright 0.00218. Okey. Okey. Jadi ada 4 nilai bagi seorang researcher. Untuk konkrit adalah 0.567 FCK, untuk steel 0.87 FYK, untuk konkrit strain adalah 0.0035 dan untuk strain steel adalah 0.0028. Nombor yang keempat. Okey. Alright. So kita akan ingat nilai ni dan bawa pada minggu hari Khamis nanti, hari Rabu nanti. Okey. Jadi inilah nilai bagi strain konkrit, strain steel, okey, dan berapakah X yang kelima, berapakah X yang dibenarkan sehingga 0.617 D. Alright. Yang kelima adalah berapakah X yang dibenarkan, okey, 0.167 D. Alright. Okay. Jadi kalau kita minta awak lukis gambar stres, jangan lupa masukkan dua nilai ni. Kalau minta gambar strain, jangan lupa tandakan nilai ni ataupun simbol ni. Okay. Dan kalau kita minta berapakah X yang ngam-ngam cantik ialah 0.167. Alright. Semuanya datang daripada dua slide terakhir tadi. Okey. Okey. Doktor. Kita nak tambah? Tak ada doktor. Okey. So kita berhenti lagi 5 minit pukul 11, pukul 10. Is there any questions? Tengok ada chat tak? Okey, tak ada. Okey. Alright. So, thank you so much. Kita habis kuliah. So, hari Rabu kita sambung. Topik ni sangat penting untuk kefahaman bagi stress, strain and force. So, bagi satu keratan, okay, bagi one cross section of beam, you must know the value of stress, strain and force. Alright. So ada soalan? Tak ada, tunjukkan ikon awak. Bye. Okay. Terima Assalamualaikum. kasih, Doktor. Barcode ada Sama. tak? Okay. Doktor boleh tambah dengan barcode ke tambah dengan manual? Untuk tarikh Boleh, sekarang boleh. yang pukul 8 pagi tu. Ke kita macam doktor ajar saya tu, boleh tekan balik Boleh. Okey, Rizky awak tunggu sekejap. Dekat sini ke? Dekat Okey, baik. page ni? Boleh tak? Tadi sudah. Kali buat ayat apa? Kali buat ayat apa?
Sudah dokter. Okey, Thank sudah. you. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Hasanah, terima kasih. Okey doktor, terima kasih doktor.